وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Nazar masjid timbalannya tuan-tuan imam, para bilal, ahli-ahli jawatan kuasa dan pentadbiran, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati lagi dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Puji-puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kurniaan yang diberikan kepada kita. Diberikan taufik memulakan pagi dan hari dengan ketaatan dan juga amal-amal salih. Mudah-mudahan semua ini menjadi tanda bahawa Allah Subhanahu wa taala redha pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita berada pada bulan Sya'ban yang mendekatkan kita dengan bulan yang kita tunggu-tunggu, iaitulah bulan Ramadan. InsyaAllah pada pagi ini perbincangan yang akan kita sama-sama lakukan ialah renungan berkaitan dengan Al-Quran, dan kita akan pilih satu surah untuk menjadikan asas kepada perbahasan dan juga perbincangan ringkas kita pagi ini, insya-Allah. Kita sedia maklum dalam Al-Quran ada surah yang diberi nama sebagai surah Al-Ikhlas. Sebahagian mufassir menyebut ada 3 surah dalam Al-Quran yang juga dikenali sebagai surah Al-Ikhlas. Yang pertama sudah tentulah surah yang kita semua hafal, ya, Qul huwallahu ahad, itu disebut sebagai surah Al-Ikhlas. Surah yang kedua yang juga dikenali sebagai surah Al-Ikhlas, kalau surah Qul huwallah itu yang pendek, surah Al-Ikhlas yang panjang itu sebahagian mufassir menyebut itu surah Al-An'am. Surah Al-An'am, surah Ikhlas yang panjang. Dan yang ketiga yang sederhana, tidaklah terlalu panjang dan tidak juga terlalu pendek, tetapi dikenali juga sebagai surah Al-Ikhlas, iaitulah surah Az-Zumar, ya, surah Az-Zumar. Ketiga-tiga surah ini di akhirnya kita dapat lihat intipati dan juga kandungan utamanya membincangkan tentang makna tauhid dan juga ikhlas, mengesakan Allah yang mengikhlaskan diri dalam beragama kepadanya. Surah Az-Zumar antara surah yang menjadi kesukaan baginda alaihi salatu wassalam, sehingga disebut dalam riwayat Tirmizi daripada Aisyah, baginda Nabi SAW sebelum melelapkan mata akan membaca 2 surah. Ada 2 surah yang Nabi suka baca sebelum tidur. Yang pertama surah Bani Israel, iaitu surah Al-Isra. Dan yang kedua kata Aisyah surah Az-Zumar. Jadi hadis yang sebegini, ya, kita sedia maklum tak banyak surah yang disebut kelebihan ataupun fadilat, ya, akan satu-satu surah tu tak banyak. Dia tak ada hadis yang Nabi kata surah ni kalau baca dapat ini, surah ni kalau baca kelebihannya. Itu tak banyak, itu sikit. Sebab itu macam surah-surah yang kalau di Malaysia ini, Yasin, ya, Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah Al-Kahfi. Surah ini kita panggil surah selebriti lah.
Maknanya semua orang tahu dia famous. Sebab apa dia famous? Memang ada nas, ada hadis. Rupa-rupanya surah Az-Zumar ni juga ada hadis yang daripada Aisyah tadi, baginda selalu baca sampaikan dia sebut Nabi takkan melelapkan mata melainkan membaca dua surah, iaitu Al-Isra dan juga Az-Zumar. Jadi sepatutnya kita popularkan juga surah Az-Zumar ni kerana ada hadis ya, yang menyebut tentang baginda suka membacanya. Tuan-tuan yang dimuliakan, di akhirnya kita kata surah ini antipati dan juga kandungan utamanya berkaitan dengan Al-Ikhlas. Kalau tuan-tuan nak rujuk, boleh buka surah Az-Zumar. Dia ada pada pengakhiran juzuk yang ke-23 dan masuk pada juzuk yang ke-24. Selepas a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, inna anzalna ilaikal kitaba bilhaqq fa'budillaha mukhlishan lahuddin ala lillahi dinul khalis. Jadi mukaddimah surah ini kita dapat tengok ayat yang pertama dia datang menyebut diturunkan Alkitab, iaitu Al-Quran, daripada Allah, Zat yang Al-Aziz dan juga Al-Hakim. Jadi dia datang dimulakan surah ini dengan Al-Quran ini diturunkan daripada Allah yang sifatnya Al-Aziz. Allah Ta'ala memilih antara Asma'ul Husna dia dengan nama Al-Aziz. Al-Aziz maksudnya yang maha mulia, perkasa dan tidak pernah dikalahkan. Ini membawa konotasi Al-Aziz ialah zat yang tak perlu pada sesiapa. Dia tak perlu pada sesiapa kerana kemuliaannya, kerana kegagahan dan keperkasaannya, sehingga dia ni tak akan dan tak pernah dikalahkan. Jadi makna ini untuk mendatangkan bahawa Allah itu zat yang kita sembah ini yang tak perlu kepada sesiapa, bahkan kitalah yang memerlukan kepadanya. Kemudian ditegaskan pada ayat yang kedua, sesungguhnya kami turunkan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kitab, Al-Quran dengan kebenaran, bil haqqi, membawa kebenaran. Lalu datang makna dan juga intipati. Dimulakan ayat ini, mukaddimah ini, sebab perintahnya apa? Perintahnya fa'budillah, maka sembahlah dia, mukhlishan lahuddin, maka sembahlah dia dengan ikhlas, tulus, beragama semata-mata kerana. Rupanya itu yang dia nak sampaikan. Mukaddimah tadi dengan zat yang perkasa dan mulia, dengan kebenaran dibawa oleh Quran ini, maka sembahlah Allah, fa'budillah, sembahlah dia dengan tulus, ikhlas, beragama semata-mata kerana dia. Kemudian datang ayat yang ketiga menguatkan. Dia mulakan ayat ini dengan kalimah ala lillahi dinul khalis. Orang Arab bila dia nak menarik perhatian kita, antara perkataan yang orang Arab guna ialah kalimah ala. Ala satu kalimah yang digunakan sebagai adatut tanbih, satu kalimat yang digunakan untuk menarik perhatian. Apa yang akan disebut selepas kalimah ala itu satu benda yang sangat penting. Ini benda besar yang nak disebut. Lalu dia nak tarik perhatian kita, dia kata ala. Ketahuilah, dengar elok,
Apa akan disampaikan ini sangat penting. Apa dia? Lillahi dinul khalis. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu keikhlasan dan juga ketulusan beragama semata-mata kerana dia. Bahkan cara disusun ayat tu pun dari sudut bahasa, kalau kita nak lihat, lillahi ad-dinul khalis. Kita biasanya kalau susun ayat, kita letak subjek, lepas tu predikat. Tapi pada ayat ini kalau kita tengok, lillahi, predikat dulu, ad-dinul khalis. Beragama yang tulus ikhlas itu untuk Allah. Ini susunan standard. Ad-dinul khalis lillah. Susunan standard. Keikhlasan beragama untuk Allah. Tapi pada ayat ni macam mana dia buat? Dia bawakan, dia datangkan, dia letakkan predikat dulu. Lillah, untuk Allah. Seolah-olah semata-mata keikhlasan, tak ada selain daripadanya. Ad-dinul khalis, keikhlasan dalam beragama, tak ada. Kemudian Allah Ta'ala datangkan walladzina takhadhu min dunihi awliya. Adapun orang-orang yang masih mengambil selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pelindung, pemimpin, mereka itu hanya beralasan. Apa alasan mereka? Mereka sebut ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kami sembah sembahan-sembahan yang lain ini adalah sebagai untuk jalan mendekatkan diri kami kepada Allah. Allah kata innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadhibun kafar. Bohong. Itu semua alasan. Allah Ta'ala dah putuskan yang menjadi perkara perselisihan, iaitu sembahan semata-mata kerana Allah, dan yang mensyirikkan, yang menyembah Allah selain daripada yang lain. Allah Ta'ala kata orang yang buat menyembah selain daripada dia mencipta alasan, pembohong, kadhibun kafar, tipu. Kalau benar, ya, ada golongan yang lain yang mengatakan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu anak, maka Allah Ta'ala sucikan dirinya pada ayat yang keempat, Subhanahu huwallahu al-wahidul qahhar. Maha suci dia, maha sempurna Allah Ta'ala daripada apa yang mereka sebut. Huwallah, dialah Allah al-wahidul qahhar, maha esa lagi maha memaksa. Ayat seterusnya ditutup dengan ala. Ini penting, ala. Dia nak bawa satu yang penting, huwal azizul ghaffar. Lagi sekali dipilih kalimah al-aziz. Penutup ayat yang ke-6, dzalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu fa anna tusrafun. Dibawakan tanda-tanda dan bukti keagungan, kebesaran dia, untuk kamu sembah dia dengan tulus, ikhlas beragama. Lalu Allah Ta'ala kata, itulah dia Allah, Tuhan kamu yang memiliki kerajaan, kekuasaan. La ilaha illahu, tak ada Tuhan lain melainkan dia. Fa anna tusrafun, mana lagi kamu nak pergi? Jadi ini surah Az-Zumar. Sekali lagi tuan-tuan, surah ini kita patut popularkan dia. Dia tentang makna ikhlas dan juga makna tauhid. Kalau kita pergi satu persatu ayat ini, kita akan dapati dan kita boleh kaitkan dengan jelas makna tauhid dan juga ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kita dapat tengok gelombang ayat-ayat keikhlasan. Ayat 11, 12, 13, 14, 15. Ini gelombang ayat-ayat keikhlasan. Ayat 11 berbunyi, Qul inni umirtu an a'budallah mukhlisan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Ayat 14, Qul Allah a'bud mukhlisan lahu dini. Berapa kali disebut mukhlis. Fa'budu ma syi'tum min duni. Kalau tak nak juga, ikutlah nak sembah. Setelah gelombang ayat-ayat ini, kalau masih ada lagi yang tak nak, fa'budu ma syi'tum min duni. Katakanlah, innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala, penting, ala dzalika huwal khusranul mubin. Ayat 11 menyebut, katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan an a'budallah, untuk menyembah Allah, mukhlisan lahuddin, tulus, ikhlas, beragama semata-mata karenanya. Dan aku diperintahkan untuk menjadi awwalal muslimin, orang yang pertama-tama menyerah diri. Apa makna ikhlas? Ikhlas membawa maksud bahawa segala perkataan, perbuatan, pergerakan, tindakan hanya kerana Allah semata-mata. Itu definisi. Bahawa segala perkataan, perbuatan, pergerakan, tindakan, keputusan semata-mata kerana Allah. Menjadikan al-a'mal kulluha lillah. Itu disebut definisi. Dalam definisi yang lain, ulama kata antansa ru'yatal khalqi, yang sehingga kamu melupakan pandangan makhluk. Dan ikhlas itu tempatnya di hati. Tempatnya di hati. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, al-ikhlasu sirrun bainal abdi wa rabbi. Ikhlas adalah rahsia antara hamba dengan Allah. Kata beliau, la yattali'u alaihi al-malak fayaktubu, sehingga kan malaikat juga tak boleh detect. Malaikat nampak yang zahir, tapi keikhlasan itu dia di tempat lubuk yang paling dalam, sehingga malaikat pun tak boleh nak detect untuk dia tulis. Yang dia tulis yang zahir. Wala syaitan, dan syaitan juga tak boleh nampak untuk syaitan rosakkan. Dia rahsia antara hamba dengan Tuhan, tempatnya di hati yang paling dalam, sehingga malaikat pun tak tahu untuk ditulis, syaitan pun tak nampak untuk dirosakkan. Allah. Sebab itu dalam hadis, ada orang datang ke hari kiamat membawa amalan sebesar gunung. Bawa amalan sebesar gunung. Sebab apa? Ditulis. Malaikat tulis amalan tu. Puasa ke, sedekah ke, buat haji ke, buat baik, macam-macam, sebesar gunung. Lalu di akhirat, semua yang sebesar gunung tu Allah Ta'ala jadikan seperti debu-debu berterbangan. Malaikat pelik. Kita tulis banyak, dia buat bagus, tapi yang dalam ni tak nampak.
Allah je tahu. Akhirnya lalu ayat 4, ayat 15, kamu kan fa'budu ma syi'tum min duni, ikutlah nak sembah selain pada Allah. Innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ya Allah, ala, penting, dzalika huwal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Nauzubillah. Bahkan ada 3 orang dalam hadis tersebut, hadis sahih, ada 3 orang yang dibawa, orang yang mengajar manusia, orang yang banyak sedekah, dan orang yang mati syahid. Bila dihadap di depan Allah, Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bagi tahu nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Dia pun mengaku, bukankah kau dulu aku bagi ilmu? Ya, apa kau guna nikmat ilmu tu? Ya Allah, kau gunakan yang mengajar manusia. Allah kata, kamu buat macam tu supaya orang cakap kamu orang alim. Wa qad qil, dan orang dah cakap pun kau dah dapat apa kau nak. Lalu hari ni dicampak wajahnya ke neraka. Yang kedua, banyak sedekah. Allah Ta'ala sebut nikmat dia Allah Ta'ala bagi. Bukankah dulu aku bagi kelebihan rezeki, harta? Dia mengaku, ya. Apa kau buat? Aku sedekah untuk bantu kau. Allah Ta'ala kata, kau buat macam tu supaya orang cakap engkau jawadun karim, supaya orang cakap engkau pemurah. Wa qad qil, dan itulah yang orang cakap dulu, kau dah dapat. Kau bukan buat sebab aku, lalu diperintahkan diseret, dicampak ke neraka. Yang ketiga, orang mati syahid. Allah Ta'ala sebut nikmat dia. Aku bagi kau ini, aku bagi keberanian, mengaku apa kau buat dengan nikmat itu. Aku berjuang di jalan Allah. Allah kata kau buat macam tu supaya orang cakap engkau mujahid. Wa qad qil, dan orang dah cakap. Kemudian surah Az-Zumar membawakan satu ayat perumpamaan. Ayat berapa? 29. Daraballahu mathala, Allah Ta'ala buat contoh perbandingan misal. Daraballahu mathala, sekarang ada perbandingan, Allah Ta'ala yang buat. Rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajul. Ayat 29. Seorang hamba lelaki. Kalau hamba hari ni mungkin orang tak faham sangat, pekerja, macam pekerja. Seorang pekerja yang dimiliki oleh beberapa orang. Ada seorang pekerja yang bekerja dengan beberapa orang majikan. Majikan-majikan tu pula mutasyakisun, saling bertentangan dan berbantah antara satu dengan yang lain. Ini perbandingan. Wa rajulan salaman lirajul, dan seorang lagi pekerja yang bekerja hanya untuk satu orang majikan sahaja. Dia buat contoh, subhanallah. Bila surah ni tentang ikhlas, dia punya perbandingan pun begitu. Cuba bandingkan satu orang yang bekerja dengan 4-5 ke bos. Dia ada 4-5 orang bos dia. Bos-bos pula mutasyakisun, saling bertentangan satu dengan lain. Satu. Compare orang ini dengan pekerja yang warajulan, satu pekerja, salaman lirajul, hanya bekerja untuk satu orang majikan.
Dia bawa soalan, hal yastawiyani mathala, sama tak? Imagine orang pertama tadi, pekerja ni, bos ni suruh yang ni suruh ini, bos pula bergaduh, tak kena semua ni. Bagaimana keadaan pekerja yang pertama? Compare dia dengan pekerja yang hanya bekerja untuk seorang. Bos dia nak itu, dia buat. Bos nak itu, dia buat. Tak ada orang, tak ada lain. Lalu Allah Ta'ala tanya, hal yastawiyani mathala, sama tak? Sepatutnya jawapan dia kita semua tahu tak sama. Tapi apa datang ayat selepas itu, selepas ditanya sama tak antara kedua, apa ayat yang datang selepas itu? Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seolah-olah ayat ini datang untuk mengajak kita merasakan Alhamdulillah. Rasakanlah ketenangan ikhlas. Rasakanlah satu beban yang hilang bila mana kita ikhlaskan diri kerana Allah. Alhamdulillah. Selama ni kita buat untuk orang ni nampak, orang ni tahu, untuk itu, untuk ini. Tapi bila kita mampu hilangkan gangguan-gangguan itu, menjadikan amal ibadah kita semata-mata kerana Allah, Alhamdulillah. Ambillah ketenangan. Begitu. Rasakanlah makna Allah. Ayat 36 datang, Alaisallahu bikafin abdah. Alaisallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah itu cukup orang yang buat amalan ibadah kerana selain daripada Allah? Seolah-olah ayat ni tanya, Allah Ta'ala tak cukup ke untuk kamu? Allah. Sehingga kamu tergamak kamu menggantikan Allah dengan makhluk. Makhluk tu pun mungkin tak tahu pun kita buat untuk dia. Kita buat supaya orang tu tengok, orang tu pun tak tahu kita buat untuk dia. Sedangkan Allah memang nak macam tu. Alaisallahu bikafin. Penutup ayat 47, penutup dia disebut wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa badalahum minallah. Penutup ayat ini masyhur di kalangan ahli tafsir. Beberapa mufassirin meriwayatkan kisah seorang tabi'in, nama dia Muhammad ibn Abil Munkadir, tentang makna ayat 47 surah Az-Zumar ini. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Pada hari kiamat nanti akan jelas nyata kepada mereka daripada Allah Ta'ala apa yang mereka tidak jangkakan. Wa badalahum minallah. Seolah-olah Allah Ta'ala akan memperlihatkan, Allah Ta'ala akan reveal jelas apa yang mereka tak sangka. Muhammad ibn Abil Munkadir, seorang tabi'in, dalam salat ketika membaca ayat ini, wa badalahum minallah, Allah Ta'ala akan tunjuk nanti. Diulang lagi sekali dalam salat dia, wa badalahum minallah, Allah Ta'ala akan nampakkan, Allah Ta'ala akan jelaskan, Allah Ta'ala akan dedahkan. Dia ulang
ulang, wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa bada, makin lama makin tinggi, akhirnya menangis. Bila menangis dia ulang lagi, wa badalahum minallah, sehingga solatnya terbatal kerana Muhammad ibn Abil Munkadir ini macam orang kerasukan. Dia tengah-tengah semayang sampai ayat ini, dia ulang-ulang menangis, meraung-raung, wa badalahum minallah, nanti Allah akan tunjuk, Allah Ta'ala akan dedah. Lalu keluarga dia tak tahu nak buat apa. Keluarga dia kata, dah lah tu, sedarlah. Dia kata, wa badalahum minallah. Dia duduk ulang. Akhirnya keluarga dia decide panggil ustaz. Mungkin orang ni kena rasuk. Keluarga dia ingat macam tu, sedangkan dia menghayati makna. Kamu kat dunia bolehlah pakai kopiah, pakai jubah, bercakap depan orang, nasihat orang, dalam hati orang tak tahu. Tapi di akhirat Allah Ta'ala akan dedah, wa badalahum minallah. Keluarga dia pun panggil Abil Hatim, kawan kepada Muhammad ibn Abil Munkadir, seorang ulama. Abil Hatim pun datang, tanya kepada kawan ini, wahai Muhammad ibn Abil Munkadir, kamu kenapa? Kata Ibn Munkadir, wa badalahum minallah. Dia cakap dekat Abil Hatim, wa badalahum minallah, Allah Ta'ala akan tunjuk, Allah Ta'ala akan dedahkan. Abil Hatim bila dengar ayat ini, seolah-olah kali pertama dia dengar, lalu dia pun sebut, wa badalahum minallah, Allah Ta'ala akan dedahkan, ma lam yakunu yahtasibun, wa badalahum minallah. Abil Hatim pula ulang, lalu dia pula menangis. Tangisannya lebih kuat daripada Abil Munkadir. Lalu keluarga dia katalah, kami bawa ustaz nak suruh ruqyah, dah ustaz pula kena rasuk. Lalu orang tanya, lalu kami bawa untuk kamu rawat. Kata Abil Hatim, kamu semua tak dengar ke apa dia baca, wa badalahum minallah. Ya Allah, ini maknanya dulu tabi'in faham makna ini. Ikhlas satu benda yang sangat besar, sangat penting. Jadi surah Az-Zumar antara surah yang kita boleh jadikan asas untuk kita sebut tentang makna ini. Ditutup surah ini dengan kalimah yang kita baca tadi, pada hari kiamat, wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Seolah-olah bila kamu selesai membaca surah ini, mudah-mudahan ikhlas sudah datang, kamu merasakan makna kelegaan dan kebahagiaan. Lalu kalimah yang kamu boleh sebut hanyalah alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai situ dulu perbincangan ringkas kita mengambil makna daripada surah Az-Zumar, iaitulah surah yang berkaitan tauhid dan juga ikhlas. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripadanya yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Kelemahan kekurangan ini saya sendiri. Aqulu ma sami'tum. Kita tangguh dulu dengan membaca tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.